for All at Kundasang kita laksanakan selama 2 hari iaitu 12 hingga 13 di SK Misi Lau Kundasang dengan pengisian oleh pelbagai agensi. So antara pengisian kita ialah aktiviti pendaratan di Mare, pelancaran roket kimia, pelancaran roket air, coding, robotik dan lain lagi. Jadi diharapkan pelaksanaan program STEM for All bermula di Kundasang dan ke seluruh Malaysia yang akan kita laksanakan berterusan sepanjang tahun 2020 ini dapat mencetuskan idea-idea kreatif anak-anak murid kita dan juga mereka dapat memperkukuhkan ilmu yang mereka dapati daripada program ini dalam apa yang telah mereka pelajari. Sekolah Kebangsaan Mesilau Ranau terletak di kaki Gunung Kinabalu, mempunyai pemandangan yang cantik serta sejuk dan nyaman. Kelebihan sekolah ini dapat dilihat dari segi kedudukannya di mana sekolah ini merupakan sekolah tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 2,200 meter dari aras laut. Buat pertama kalinya, STEM for All menjelajah ke Sekolah Kebangsaan Mesilau untuk menjayakan satu misi meningkatkan minat murid khususnya dari kawasan luar bandar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. STEM for All merupakan satu program bagi menyokong inisiatif 49 pengukuhan pendidikan STEM selaras dengan Pelan Induk Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelaksanaan program yang berkonsepkan jaringan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan swasta seperti universiti, industri dan media melibatkan murid, guru, ibu bapa dan komuniti dalam usaha untuk memperkasa dan memperkukuhkan pendidikan STEM di Malaysia. STEM for All ini dilaksanakan kombinasi di antara pelbagai kementerian. Jadi khususnya seperti yang dilaksanakan di Kundasang ini ialah kolaborasi di antara KPM dan juga Mestek. Tujuan kita laksanakan kolaborasi ini ialah dengan pelbagai faedah yang kita dapati. Jadi yang pertamanya ialah kita dapat melihat bahawa perkongsian kepakaran dari pelbagai agensi. Sebagai contoh, di Kementerian Pendidikan kita melaksanakannya bersama dengan Universiti Malaysia Sabah dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana kepakaran-kepakaran ada di situ ya untuk perkara-perkara berkenaan dengan STEM. Begitu juga dengan Mestek, kita melaksanakan dengan pelbagai agensi yang terlibat, khususnya dari Planetarium Negara ya, dan sebagainya, di mana kita melaksanakan ini ialah untuk pastikan bahawa benefit kepada anak-anak murid kita dan guru-guru kita untuk pastikan bahawa mereka dapat ilmu-ilmu dan kemahiran-kemahiran ini daripada yang sepatutnya. Jadi selain daripada itu juga, kita boleh mengembangkan perkara-perkara ini kepada kementerian-kementerian lain pada masa akan datang dan juga agensi-agensi lain kerana kita melihat bahawa kepelbagaian kolaborasi ini akan menyebabkan semua perkara itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kerana dengan kemahiran-kemahiran kepakaran kepelbagaian agensi ini, kita dapati bahawa ia akan mendapatkan ilmu yang terbaik kepada anak-anak kita di peringkat sekolah. Dan kita juga melihat bahawa dengan kolaborasi yang kita laksanakan, kita akan dapat mengoptimumkan perbelanjaan kita kerana pelbagai agensi ini ada peruntukan masing-masing. Bukan sahaja daripada KPM. Jadi dengan itu, kita akan memastikan bahawa kolaborasi ini akan kita laksanakan kepada semua dan bukan daripada KPM sahaja. Dan kalau kita melihat, kalau kita melaksanakan program ini secara silo,
kita hanya melaksanakan ikut kepakaran yang kita ada. Dan dengan kolaborasi yang meluas seperti ini, kita akan melaksanakan perkara-perkara yang sepatutnya untuk semua masyarakat di peringkat sekolah dan masyarakat setempat mendapat perkara yang sepatutnya. STEM for All at Kundasang merupakan anjuran Pusat STEM Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Program ini mendapat kerjasama yang baik dari Pusat Sains Negara, Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sabah, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Agensi lain yang turut terlibat ialah Planetarium Negara, Sabah Stargazers dan Cybertech Security. Pameran dan aktiviti yang diatur selama 2 hari adalah untuk memastikan minat murid-murid sentiasa terangsang dalam menimba ilmu pengetahuan dan berupaya mengukuhkan pengetahuan murid-murid dan guru-guru serta memberi pendedahan kepada komuniti yang merupakan penyokong utama dalam perkembangan pendidikan murid-murid. Carnival STEM for All at Kundasang telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Technologies Professional Dr. Ramzah bin Dambul, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah. Dalam ucapan perasmiannya, beliau memberi inspirasi kepada peserta bagaimana penggunaan teknologi yang berkesan mampu untuk meningkatkan produktiviti dalam bidang pertanian. Sehubungan itu, pengetahuan dan kemahiran teknologi perlu didedahkan kepada murid bagi menarik minat mereka dalam bidang ini. Sijil penghargaan turut disampaikan kepada rakan strategik dalam majlis tersebut. Antara pengisian STEM for All at Kundasang ialah penerapan ilmu berkaitan STEM dalam kehidupan sebenar melalui pameran dan aktiviti hands-on oleh Pusat Sains Negara dan Cybertech Security serta agensi kerajaan. Sesi ceramah dari Maswing dan Angkasawan Negara pula dapat memberikan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam bidang angkasawan dan aeronautikal. Manakala permainan dan pertandingan pula mencetuskan pemikiran kreatif dan inovatif, pembuka minda kepada kerjaya STEM masa depan. Lebih 400 orang murid dan guru terlibat dalam program kali ini. Aktiviti yang paling menarik minat murid ialah membina roket air atau H2O. Dengan program STEM for All, kami telah mengadakan aktiviti membina roket air dan melancarkannya. Jadi pelajar-pelajar telah dipanggil dari sekitar Kundasang. Mereka berada dalam 10 kumpulan dan telah membina roket air menggunakan botol minuman bergas secara sebenarnya bahan terbuang yang telah digunakan. Ianya tidak memerlukan kos yang tinggi, tetapi pelajar kita berikan pendedahan untuk mereka mengetahui tentang teknologi pelancaran roket. Okay? Jadi teknologi pelancaran roket dalam membina roket air ini sebenarnya ialah kita memberikan tekanan kepada botol air bergas dan kita lepaskan dia ke angkasa lepas. Okay? Jadi prinsip-prinsip yang telah digunakan di dalam membina dan melancarkan botol air roket air ini adalah merupakan prinsip asas untuk melancarkan roket sebenar. Jadi mereka mendapat pengalaman dengan bahan-bahan terbuang, mereka bekerja dalam berkumpulan dengan pelbagai kemahiran yang diaplikasikan. Okay? Kita dapati bahawa dengan membina roket air bukan hanya dari segi matematik, engineering dan juga bahan, tetapi skill-skill yang lain juga telah digunakan. Contohnya, bagi mengikat parachute, mereka harus tahu mengikat dengan teliti dan menyulam benang-benang yang digunakan di parachute. Itu adalah kemahiran-kemahiran lain yang juga diperlukan dalam membina roket. Jadi, roket bukan hanya sekadar enjin dan bahan bakarnya, tetapi ada kemahiran lain yang kita telah gabungkan dalam program ini. Jadi, kesemua pelajar, mereka bekerja dalam satu pasukan, telah mencapai
ataupun membina roket dalam masa yang ditentukan dan kesemuanya telah berjaya melancarkan roket ke angkasa dan ada yang telah menjadi juara kerana parachute mereka telah terapung begitu lama di ruang angkasa Kundasang ini. Jadi itulah debaran pengalaman yang telah mereka lalui seperti mana syarikat pelancar roket yang sebenar telah alami. Jadi pengalaman itu mereka telah rasai di Kundasang kerana telah menjalankan program pelancaran roket air ini. Jadi mereka adalah umpama jurutera di NASA dan syarikat-syarikat pelancar roket di seluruh dunia. Dengan debaran dan pengalaman, kejayaan dan kegagalan yang mereka lalui, mereka belajar dari situ. Jadi kita harapkan pelajar-pelajar inilah satu hari nanti akan menjadi jurutera roket Malaysia yang akan kita lancarkan ke angkasa lepas. Itulah harapan kami. Pada pendapat kami yang kemarin adalah kami dapat mempelajari tentang bintang-bintang dan buruj. Lepas tu pasal cara-cara mencipta robot dengan roket. Kita sekarang berada dalam era revolusi perindustrian keempat. Semua negara sedang bergerak ke arah menyediakan generasi masa hadapan mereka kepada IR 4.0 ini. Dan tidak ketinggalan kita di Malaysia juga sedang berusaha untuk memastikan anak-anak kita mendapat kemahiran yang sepatutnya mereka peroleh di sekolah bagi mendepani era ini. Jadi dalam PPPM 2013-2025, salah satu inisiatif utama adalah inisiatif pengukuhan pendidikan STEM. Ini disebabkan dalam kita nak menghasilkan murid ke arah revolusi industri 4.0 ini, kita dapati ramai juga yang semakin tidak berminat dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan STEM. Oleh itu, sesuatu perlu dilakukan dan itulah sebabnya kita jadikan inisiatif pengukuhan pendidikan STEM ataupun inisiatif nombor 49 ini sebagai inisiatif salah satu daripada inisiatif utama di bawah inisiatif di bawah PPPM ini. Jadi pelbagai aktiviti telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan bagi mencapai 3 objektif utama. Yang pertama adalah kita nak meningkatkan minat dan kesedaran murid kepada pendidikan STEM. Yang kedua, kita nak meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan PDP berasaskan STEM. Dan yang ketiga, kita nak meningkatkan kesedaran orang awam, komuniti, ibu bapa kepada pendidikan STEM ini. Jadi dalam kita melaksanakan aktiviti ini, kita ada 3 pendekatan lah. Yang pertama, kita untuk kesedaran tu kita laksanakan pelbagai program berbentuk karnival, berbentuk ceramah, berbentuk pendekatan yang memberi pelbagai pendedahan tentang STEM ini kepada orang ramai, kepada guru, kepada ibu bapa dan sebagainya. Dan salah satunya adalah program STEM for All at Kundasang yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan melalui aktiviti berkaitan dengan kesedaran ini, kita mengharapkan anak-anak murid kita sedar dan berminat untuk lebih mempelajari apa yang berkaitan dengan STEM. Tetapi kalau mereka dah dapat minat daripada program kesedaran ini, apabila mereka masuk ke kelas, kita masih lagi dengan kaedah pengajaran berasaskan chalk and talk, iaitu kita fokus kepada nak menyediakan mereka hanya untuk peperiksaan, maka minat itu akan hilang. Oleh itu, Pusat STEM juga memberi penekanan kepada peningkatan kompetensi guru-guru STEM buat masa sekarang ini, dan peningkatan kompetensi ini juga boleh dikembangkan kepada guru-guru bukan STEM juga pada masa akan datang. Untuk berkaitan dengan peningkatan kompetensi ini, kami memberi fokus buat masa sekarang ini kepada peningkatan guru sains melalui program Inquiry Based Science Education IBSE, dan untuk matematik kita laksanakan program PMSI ataupun pembelajaran matematik secara inquiry. IBSE menggunakan bahasa Inggeris sebab kami ambil modul itu dari Perancis, laman Al-Apat. Manakala PMSI memang Pusat STEM sendiri yang develop modul tersebut dengan bantuan kepakaran pensyarah universiti, IPG, guru-guru yang kita adalah. Melalui kaedah inquiry ini, murid-murid mereka perlu laksanakan
aktiviti hands-on seperti yang kita lihat, yang kita tunjukkan dalam STEM for All ini. Murid buat roket, murid buat aktiviti yang berkaitan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. So ini akan menimbulkan minat dan lebih faham dengan apa yang mereka pelajari. Jadi konsep inquiry based education ataupun pembelajaran berdasarkan inquiry ini, mereka ada persoalan, mereka nak tahu tentang sesuatu perkara, mereka kena buat aktiviti untuk mencari jawapan kepada perkara tersebut, dan dari situlah mereka belajar tentang apa yang mereka sepatutnya pelajari. Bukan sekadar cikgu sumbat ataupun suap mereka dengan ilmu. Dan dari situ mereka boleh apply pula ataupun mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam kehidupan harian. So, jadi melalui pendidikan STEM ini yang sedang diusahakan oleh Pusat STEM Negara KPM, kita nak berlaku 3 perkara, iaitu pembelajaran berasaskan inquiry, berfokuskan proses dan juga berpusatkan murid. Ya. Berasaskan inquiry seperti yang saya dah terangkan tadi. Berfokuskan proses, murid tadi kita nilai apa yang berlaku kepada murid bukan sekadar hasil ujian sahaja, tetapi apa yang mereka laksanakan dari awal sampailah dapat hasilnya, proses yang dilaksanakan. Dan untuk berpusatkan murid, definitely apabila mereka sendiri yang melaksanakan aktiviti, maka itu dah menjadi proses pembelajaran berpusatkan murid di mana guru hanya berfungsi sebagai pemudah cara. Jadi Pusat STEM Negara mengharapkan apa yang diusahakan ini akan memberikan ataupun akan menampakkan hasil dalam masa beberapa tahun yang akan datang, dan kita dapat menjadikan pendidikan STEM ini lebih menarik, lebih disukai, dan lebih ramai murid berminat untuk belajar berkaitan dengan STEM. Dan bukan itu saja, mereka dapat lebih memahami dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kelas dalam kehidupan harian mereka. Talk session oleh Mas Wing memperkenalkan murid-murid kepada karier sebagai juruterbang, termasuk kelayakan yang perlu ada dan cabaran yang dihadapi. Talk session oleh Angkasawan Negara, Datuk Dr. Syekh Muzaffar bukan sahaja memberi pengalaman baru kepada murid mengenai kehidupan di angkasa, tetapi pada masa yang sama memberi motivasi kepada murid untuk mengejar bintang dan berjaya di dalam kehidupan. Dan saya sungguh berseronok dapat berjumpa dan berkenalan, berkongsi pengalaman dengan lebih kurang 500 pelajar-pelajar di sini. Mereka nampaknya bijak-bijak belaka ingin mengetahui mengenai angkasa lepas. Jadi insya-Allah semoga lebih banyak program-program sebegini dilakukan di seluruh negeri Sabah, dan kita cuba yakinkan kepada pelajar-pelajar Sabah supaya menjadi lebih berminat kepada subjek sains, supaya jadi lebih doktor, saintis dan jurutera insya-Allah. Jangan polis sahaja tau. I see in secluded areas such as Kundasang and Musilo, they don't really prioritize the importance of science and mathematics. No offense, but I just see it like that. They are more focused on farming and agriculture. That's why one program that I want to highlight is the one where we went stargazing. It's not every day that we get to see the constellations like that, especially using a high-tech telescope. Oh, I like the construction of rockets. It teaches us more about how rockets are sent back and down, and how we survive, how the astronauts survive, how they survive going into space. Oh, and I really like the part where we met an astronaut. Yeah, that one was interesting because he shared a lot about life in space, how we eat, sleep, pray, because he was a Muslim, and the more important thing was he even taught us about how to succeed in life. Kami daripada Universiti Malaysia Sabah, dan ini adalah merupakan pameran daripada American Corner, perpustakaan UMS. Dan ini adalah salah satu bahan yang kami bawakan, iaitu 3D Doodler, dan ini adalah filamen yang disediakan. Okey, bahan ini boleh menghasilkan 3D dimensional artwork yang mana boleh dijadikan sebagai bahan hiasan, apa-apa yang boleh digunakan lah. Okey.
Jadi dan bahan-bahan ini adalah semuanya daripada US Embassy. Sumbangan kami dalam program ini semata-mata untuk meningkatkan kefahaman, minat dan juga pembudayaan berkenaan dengan sains angkasa dan astronomi kepada masyarakat di sekitar kawasan sekolah ini. Kami menyediakan pelbagai program di sini, antaranya yang berada di belakang saya iaitu mini planetarium yang julung-julung kali kami bawa khas daripada Kuala Lumpur datang ke SK Mesilau pada hari ini. Selain daripada itu, kami menyediakan pelbagai aktiviti berkaitan dengan pendaratan di Marikh. Jadi orang ramai dan juga pelajar-pelajar yang berkenaan berpeluang untuk menyediakan satu Mars rover untuk melihat bagaimana pergerakan ataupun rover kita berada di Marikh, dan aktiviti ini adalah aktiviti secara hands-on. Dan pelajar akan berkenalan dengan planet Marikh, apa keistimewaan planet Marikh, berapa jauh bumi dengan Marikh dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar sama ada berpeluang untuk bertanya kepada pegawai-pegawai planetarium yang telah dibawa khas daripada Kuala Lumpur kepada anda dalam apa-apa jua aktiviti ataupun apa-apa jua ilmu pengetahuan yang suka dipelajari, yang ingin diketahui. Jadi saya juga menyediakan beberapa buah teleskop untuk rakyat di sini, pelajar-pelajar di sekolah ini termasuk guru, melihat matahari, dan sebelah malam kita ada buat aktiviti mencerap bulan dan bintang. Dan kebetulan pada ketika ini bulan amat cerah dan cuaca sangat mengizinkan planetarium negara memperkenalkan kepada masyarakat di Kundasang ini. Jadi buat peluang, dan saya harap aktiviti seperti ini dapat membudayakan kita dengan kepentingan apakah sains angkasa dan apakah astronomi dalam kehidupan kita seharian. Guru-guru yang turut sama membawa murid-murid ke karnival ini juga mendapat manfaat dan idea untuk mengukuhkan pengajaran mereka agar lebih berkesan serta berupaya menarik minat murid-murid dalam bidang STEM. Di samping itu juga, ia dapat melahirkan murid-murid yang lebih kreatif dan inovatif hasil pembelajaran yang berliterasi STEM dan menarik minat mereka terhadap bidang STEM seterusnya lebih yakin dengan kerjaya dalam bidang ini. Kami dapat membawa 40 orang pelajar ke sini. Jadi saya rasa program ini sangat mengujakan dan program ini sangat bermanfaat kepada para pelajar. Dan juga bukan saja pada para pelajar tetapi juga pada semua yang datang ke program ini. Sebab di sini pelbagai aktiviti telah dilaksanakan dan kebanyakan program yang dilaksanakan ini melibatkan hands-on dan minds-on kepada para pelajar. Jadi saya sangat bersyukur karena program ini dilaksanakan di sini dan kami dapat didedahkan dengan apa itu STEM, apa itu pembelajaran STEM secara lebih mendalam. Bukan saja di program ini untuk pelajar tetapi juga untuk guru-guru. Guru-guru juga diberi taklimat dengan pelbagai banyak manfaatnya program ini dilaksanakan di negeri Sabah ini. Jadi saya rasa program ini perlu diteruskan ke semua negeri sebab program ini sangat bermanfaat. Apabila saya melihat penglibatan pelajar, contohnya dalam aktiviti pertandingan roket air kemarin, sangat-sangat mengujakan pelajar dan penglibatan kita dapat tengok respon pelajar melaksanakan aktiviti itu sangat mengujakan, diorang sangat menyeronokkan dan mudah-mudahan program ini dapat menarik lebih ramai lagi pelajar untuk meminati mata pelajaran STEM yang selalu dianggap sukar, yang selalu dianggap macam mata pelajaran yang menggerunkan. Jadi mudah-mudahan dengan program sebegini para pelajar tertarik dan mengenali apa itu STEM. Dari segi aspek pembudayaan STEM ataupun pendidikan sains formal ataupun tidak formal, kami bagi pihak kementerian amat menyokong dan juga membantu Kementerian Pendidikan dalam menjayakan ataupun untuk meningkatkan minat pelajar kepada bidang STEM dan sains ini. Jadi di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kita ada satu seksyen, itu seksyen pembudayaan, di mana kita akan bersama-sama dengan pihak pelajar sekolah
juga dengan pihak orang awam ataupun pihak belia. Kita akan mengadakan aktiviti sampingan ataupun informal learning kepada pelajar-pelajar ni untuk aktiviti sains. Kita juga ada special ataupun khusus aktiviti untuk pendidikan di mana kita ada program Estate Education School di mana agensi-agensi di bawah MOSTI akan ke sekolah-sekolah, akan mengadakan aktiviti hands-on dan juga science talk kepada pelajar, dan kita akan berkongsi pengalaman pegawai-pegawai di Kementerian Tenaga Sains, Teknologi dan Inovasi ini untuk mengetahui macam mana kerjaya dalam bidang kimia, kerja dalam bidang angkasa ataupun dalam kajian cuaca. Jadi kita sama-sama share dan kita galakkan supaya student ni dia tidak melihat sains tu hanya untuk lulus periksa. Tapi sains tu digunakan dalam aspek kehidupan. Contohnya katakan dia ke pasar raya nak beli kosmetik untuk kecantikan. Dan dia kena faham bahawa mana bahan kimia yang bahaya, mana bahan kimia yang sesuai untuk kulit, mana bahan kimia yang sesuai untuk gatal-gatal. Jadi kalau katakan dia tidak faham tentang sains, dia akan beli apa saja mengikut apa yang dikatakan sebagai testimoni. Begitu juga dengan kimia. Okey, kita tengok bila berlakunya kemalangan ataupun berlakunya pembunuhan, kebanyakan kita menganggap itu kes polis. Tetapi bagi polis untuk mengenapasi mangsa ataupun mengenapasi siapa pembunuh, dia terpaksa menggunakan DNA. Jadi Jabatan Kimia di MOSTI akan membantu pihak polis untuk mengenapasi DNA, membuat kaedah forensik dan seterusnya akan menyediakan maklumat kepada pihak mahkamah. Begitu juga dalam aspek pertanian. Contohnya, kita lihat bahawa pada hari ini cuaca kita dah berubah. Kita dah lihat bahawa mungkin tanah kita kurang zat. Jadi kita menggalakkan saintis untuk menghasilkan benih yang tahan penyakit, benih yang mungkin tahan cuaca dan mungkin menghasilkan yield yang tinggi. Jadi faktor sains kena ada dan pelajar ataupun pihak awam pun kena tahu tentang sains. Jadi sebab tu kita di Kementerian MOSTI kita memang menggalakkan semua aktiviti-aktiviti ini dan kita menyokong apa-apa aktiviti yang dibuat oleh pihak KPM dalam bidang STEM, dan kita tidak kata kita menduplikasikan, tapi kita menyokong ataupun kita support aktiviti STEM yang dibuat oleh pihak KPM dalam di mana KPM lebih fokus kepada peringkat dalam bilik darjah. Tapi bagi pihak MOSTI kita lebih fokus pada luar darjah, di mana aktiviti hands-on ataupun alat-alat yang kita buat tu membantu menyokong kepada silibus yang ada dekat sekolah. Jadi pihak sekolah dia fokus pada formal learning, tapi kita menyokong dari segi informal learning. Jadi kita harapkan dengan kerjasama yang erat antara pihak MOSTI dan juga pihak KPM dalam aktiviti STEM for All, Minggu Sains, Estate Education School, kita mohon supaya kita mengharapkan supaya penglibatan pelajar dalam bidang sains, teknologi dan inovasi ini akan meningkat. Bukan hanya untuk lulus periksa sebagai doktor atau engineer, tapi juga sebagai petani, sebagai peniaga ataupun sebagai pengamal undang-undang. Jadi kita mengharapkan bahawa benda ni, sains tu ialah akan menjerat dalam kehidupan dia. Sains adalah untuk membantu kehidupan dia, bukan sains untuk kerjaya saja. Saya rasa itu saja. Dan kita bagi pihak MOSTI insya-Allah akan tetap membantu dan juga akan meneruskan program-program yang sedia ada. Hasrat STEM for All ialah menunjukkan bahawa pembelajaran STEM boleh dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan dan bermakna melalui pelbagai cara yang berbeza. Dalam masa yang sama, program seperti ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu murid-murid melalui penemuan fakta dan penerokaan mereka terhadap topik pembelajaran serta mampu menghubung jalin ilmu yang diperolehi dengan kehidupan sebenar.